Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada kesemua anak-anak murid cikgu tahun 2 Al-Farabi. Cikgu doakan semoga murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan baik di samping keluarga. Murid-murid, hari ini kita akan belajar bina ayat. Nombor 1, cuba murid-murid tengok gambar yang sedang bergerak itu. Ada seorang lelaki berbaju putih sedang bermain layang-layang. Okey, macam mana kalau cikgu suruh murid-murid buat ayat berdasarkan gambar yang ada ni? Jadi, apabila kita hendak buat ayat, kita kena kenal pasti beberapa perkara. Yang pertama ialah siapa? Siapa yang sedang buat perbuatan bermain layang-layang dalam gambar ni? Jawapan dia ialah seorang lelaki. Yang kedua, kita kena tahu apa yang lelaki dalam gambar ni sedang main, apa yang lelaki dalam gambar ini sedang buat. Jadi, apa tu ialah bermain layang-layang. Yang ketiga, bila atau di mana. Di mana lelaki tu sedang bermain layang-layang. Jadi kita buat dekat sini, lelaki itu sedang main layang-layang di padang. Macam mana nak cantumkan ketiga-tiga ini menjadi ayat yang lengkap? Ini jawapannya. Seorang lelaki sedang bermain layang-layang di padang. Okey, boleh murid-murid cikgu ulang. Ayat yang lengkapnya ialah seorang lelaki sedang bermain layang-layang di padang. Yang kedua, cikgu ada sehelai baju berwarna biru. Cantik kan baju ni? Okey, macam mana kita nak buat ayat berdasarkan baju biru ni? Jadi, perkara pertama yang murid-murid kena tahu ialah apa? Apa yang sedang kita lihat? Ini gambar apa? Okey, baju biru. Yang kedua, warna. Kebiasaannya bila kita hendak membuat ayat berdasarkan warna, kita perlu meletak imbuhan ber. B-E-R, ber. Warna. Berwarna. Jadi, macam mana nak buat ayat yang lengkap, cikgu? Ini jawapannya. Baju itu berwarna biru. Ayat tu ringkas, ayat itu mudah, tetapi ayat ini adalah ayat yang lengkap. Baju itu berwarna biru. Yang ketiga, cikgu ada menyediakan satu lagi jawapan yang agak panjang dan yang murid boleh buat, iaitu ayah membelikan sehelai baju berwarna biru untuk adik. Kalau murid-murid nak tukar ayah kepada ibu ke, kepada makcik ke, kepada abang ke, pun boleh juga. Dan untuk siapa ayah membelikan baju? Untuk adik. Yang seterusnya, cikgu ada beri satu perkataan untuk murid-murid. Perkataan itu ialah menyapu. M-E-N-Y-A, nya, P-U-P. Menyapu. Macam mana kalau cikgu bagi satu perkataan ini dan murid kena buat ayat? Okey, yang pertama kita kena fikir dulu siapa. Siapa yang nak menyapu? Dekat sini cikgu tulis ibu. Yang kedua ialah apa? Apa yang hendak disapu? Ya, sapu sampah. Yang
ketiga, di mana? Di mana ibu nak menyapu sampah? Murid-murid boleh buat sama ada di dapur, ataupun di luar, ataupun di ruang tamu. Tak kisahlah mana-mana, tapi cikgu pilih di sini adalah di dapur. Jadi macam mana nak buat ayat yang lengkap? Ini jawapannya. Ibu sedang menyapu sampah di dapur. Senang kan murid-murid? Ayatnya tidak panjang, hanya ada 6 perkataan sahaja. Tetapi ini adalah ayat yang lengkap yang boleh murid buat. Ibu sedang menyapu sampah di dapur. Yang keempat, kalau cikgu bagi murid-murid perkataan sayur dan kesihatan. Ada 2 perkataan dekat sini, sayur, kesihatan. Macam mana nak buat ayat ni cikgu? Mesti murid-murid terfikir, kalau sayur berkait dengan kesihatan, maksudnya kita mesti makan sayur sebab baik untuk kesihatan. Yang pertama, kita kena tahu siapa yang kena makan sayur. Cikgu buat dekat sini, kita. Kita semua, kita. Yang kedua, apa? Apa yang kita tu kena buat? Makan sayur. Makan sayur-sayuran. Yang ketiga, sebab. Sebab apa kita kena makan sayur? Sebab baik untuk kesihatan. Cikgu, macam mana nak lengkapkan ayat ni? Ini jawapannya. Kita mestilah makan sayur-sayuran kerana baik untuk kesihatan. Ini adalah ayat yang lengkap, sedikit panjang tetapi cikgu percaya murid-murid pun boleh buat. Yang kelima, perkataan panjang sikit. Ada 3 perkataan yang cikgu bagi. Ali, iaitu nama orang, buku dan yang terakhir perpustakaan. Macam mana nak buat ayat ni murid-murid? Yang pertama, kita kena tahu siapa. Siapa? Orang, iaitu Ali. Yang kedua, apa? Apa yang Ali tengah buat? Buku. Kalau kait dengan buku, mestilah membaca buku. Yang ketiga, di mana? Cikgu dah bagi baca buku di perpustakaan. Jadi ayat yang lengkap ialah Ali membaca buku di perpustakaan. Okey, membaca tu cikgu tambahkan imbuhan mem. M-E-M, mem, B-A-B-A, C-A-C-A. Membaca itu adalah menunjukkan kata kerja yang lengkap dalam sesuatu ayat. Yang seterusnya, cuba murid-murid tengok gambar yang cikgu bagi ni. Ada 5 perkataan yang ada di dalam gambar ni yang menggambarkan kata kerja yang sedang dibuat di dalam gambar ini. Okey. Yang pertama, nampak tak yang pertama? Ada seorang lelaki di hadapan sedang mencuci pinggan mangkuk. Macam mana kita nak buat ayat dengan mencuci pinggan mangkuk? Okey, yang pertama, cikgu namakan lelaki itu sebagai Abu. Siapa itu? Ialah Abu. Apa yang Abu sedang buat? Mencuci pinggan mangkuk. Di mana? Di sinki. Jadi, ayat yang lengkap, Abu sedang mencuci pinggan mangkuk di sinki. Okey, tengok dalam gambar. Yang kedua, perempuan yang di hadapan sedang mengiang ikan.
Macam mana nak buat ayat murid-murid? Siapa? Cikgu namakan perempuan tu Puan Limah. Siapa itu ialah Puan Limah. Puan Limah sedang buat apa? Meniang ikan menggunakan pisau. Yang ini cikgu tambah menggunakan pisau sebab cikgu nampak dia sedang memegang pisau. Jadi ayat yang lengkap, Puan Limah sedang meniang ikan menggunakan pisau. Yang ketiga, tengok dalam gambar yang ketiga, menggoreng sayur. Okey murid-murid, macam mana nak buat ayat menggoreng sayur? Yang pertama, siapa? Cikgu namakan perempuan yang sedang menggoreng sayur itu ialah ibu. Ibu, dan apa yang dia lakukan ialah menggoreng sayur. Jadi ayat yang lengkap ialah ibu sedang menggoreng sayur. Yang keempat, mengupas bawang. Siapa yang mengupas bawang? Cikgu namakan di sini kakak. Kakak sedang mengupas bawang. Mudah saja kan murid-murid? Tak perlu nak buat ayat yang panjang-panjang, asalkan ayat itu lengkap. Yang kelima, tengok pula lelaki di belakang yang sedang mengelap meja. Macam mana nak buat ayat? Siapa yang mengelap meja? Jadi cikgu namakan orang yang sedang mengelap meja itu ialah abang. Okey, abang mengelap meja menggunakan sehelai kain. Sebab cikgu nampak dia menggunakan sehelai kain. Senang je nak buat ayat. Ya murid-murid? Jadi rajin-rajinkan membaca, banyakkan membaca supaya murid lebih mudah untuk buat ayat dalam mana-mana latihan. Apa yang penting? Di sini cikgu nak ingatkan beberapa perkara yang mana cikgu dah selalu ingatkan sewaktu kelas bahasa Melayu tahun lepas. Yang pertama, buat ayat yang pendek dan ringkas tetapi lengkap. Contoh ayat ialah baju itu berwarna biru. Okey, cukup sampai setakat tu dah cukup. Yang kedua, huruf besar. Setiap kali mula ayat atau lepas titik, jangan letak huruf kecil setiap kali mula ayat. Itu adalah satu kesalahan tata bahasa. Yang ketiga, letak titik setiap kali akhir ayat. Murid-murid kena sentiasa ingat untuk letak titik bila setiap kali akhir ayat. Jangan lupa, kalau tak letak titik, itu pun merupakan satu kesalahan. Yang keempat, nama orang, nama tempat perlu untuk letak huruf besar walaupun di tengah ayat. Contoh nama Umar, Darwish, perlu letak huruf besar. Huruf depan ialah huruf besar walaupun nama tersebut di tengah-tengah ayat. Okey. Di sini ada sedikit latihan yang murid-murid perlu buat dan cikgu akan periksa jawapan murid-murid di kelas yang seterusnya. Okey, di sini ada 4 gambar yang cikgu sertakan. Yang pertama, cikgu bagi perkataan mengasah dan juga parang. Nampak tak lelaki yang sedang asah parang? Okey, murid-murid boleh namakan apa sahaja untuk lelaki itu. Katakan cikgu nak namakan lelaki itu Pak Abu. Pak Abu. Siapa tu ialah Pak Abu. Jadi apa? Apa yang Pak Abu sedang buat? Pak Abu sedang mengasah parang. Di mana? Boleh juga kalau murid nak buat di mana? Di luar rumah
pun boleh juga. Yang kedua, cikgu bagi perkataan di situ mengayak dan juga tepung. Macam mana murid nak buat? Yang pertama sekali, kenal pasti siapa orang dalam gambar tu. Bagilah nama apa pun tak kisah. Jadi cikgu letak nama perempuan tu ialah Kakak Timah. Kak Timah. Kak Timah sedang. Dia sedang buat apa? Kak Timah sedang mengayak tepung. Di mana? Takkanlah kita ayak tepung di luar rumah pula kan? Jadi Kak Timah mengayak tepung di dapur. Titik. Okey, untuk yang ketiga, membaca buku. Yang keempat, polis memberkas. Memberkas tu apa murid-murid? Memberkas tu menangkap. Sama maksud dia. Memberkas dengan menangkap sama maksud dia. Jadi untuk yang ketiga dan keempat, cikgu harap murid buat sendiri. Tetapi nombor 1, 2, 3 dan 4 pastikan buat ya. Okey, tulis dalam sehelai kertas kosong. Selamat menjawab. Okey, terima kasih kepada semua murid-murid yang sudi menonton video cikgu pada hari ini. Belajar rajin-rajin, banyakkan membaca, jangan bertangguh buat kerja. Lepas tengok video ni, terus buat latihan yang cikgu bagi tadi. Solat jangan tinggal, tolong mak ayah, duduk di rumah dan jaga diri. Assalamualaikum.